Sesebuah firma perlu mendapatkan input untuk menjalankan operasi pengeluarannya. Input ialah faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan seperti tanah, buruh, modal dan usahawan. Perbelanjaan untuk mendapatkan faktor-faktor pengeluaran ini disebut sebagai kos pengeluaran. Maksud kos pengeluaran. Apakah yang dimaksudkan dengan kos pengeluaran? Kos pengeluaran ialah jumlah perbelanjaan yang dibayar atau ditanggung oleh sesebuah firma untuk penggunaan sejumlah input dalam proses pengeluaran. Perbelanjaan-perbelanjaan yang dilakukan oleh firma adalah seperti upah kepada buruh, faedah kepada modal, sewa kepada tanah dan bangunan, bayaran kepada bahan mentah, dan untung kepada pengusaha. Kos pengeluaran terdiri daripada kos pengeluaran jangka pendek dan kos pengeluaran jangka panjang. Kos pengeluaran jangka pendek terdiri daripada kos tetap dan kos berubah. Manakala kos pengeluaran jangka panjang hanya terdiri daripada kos berubah sahaja. Jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek. Kos pengeluaran jangka pendek terdiri daripada kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata, dan kos sud atau kos marginal. Kos tetap atau fixed cost, FC. Kos tetap merupakan bayaran kerana menggunakan input-input tetap. Jika keluaran ditambah, jumlah kos tetap tidak berubah nilainya. Kos tetap hanya wujud dalam jangka masa pendek sahaja. Walaupun firma tidak beroperasi, kos tetap perlu dibayar oleh firma. Contoh kos tetap ialah pembelian mesin dan bayaran sewa bangunan. Pembelian mesin dan sewa bangunan merupakan kos tetap kerana mesin dan bangunan merupakan input tetap. Formula mengira kos tetap ialah harga input tetap didarab dengan kuantiti input tetap. Kos berubah atau variable cost, VC. Kos berubah merupakan bayaran untuk penggunaan input berubah. Jika pengeluaran ditingkatkan, jumlah kos berubah juga akan meningkat. Kos berubah wujud dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada output sifar atau firma tidak menjalankan operasi pengeluarannya, kos berubah tidak perlu dibayar oleh firma. Ini bermakna, apabila output sifar, kos berubah juga sifar. Contoh kos berubah ialah bayaran upah kepada buruh, kos buruh dan kos bahan mentah. Formula mengira kos berubah ialah harga input berubah didarab dengan kuantiti penggunaan input berubah. Bayaran upah kepada buruh, kos buruh dan kos bahan mentah merupakan kos berubah kerana ia bergantung kepada pasaran ekonomi dan faktor lain seperti kelayakan dan pengalaman bekerja. Jumlah kos atau total cost, TC. Jumlah kos merupakan jumlah semua kos yang ditanggung oleh firma dalam proses pengeluaran. Ini bermakna, jumlah kos terdiri dari kos tetap dan kos berubah. Jumlah kos akan meningkat apabila output ditingkatkan. Peningkatan jumlah kos ini disebabkan oleh peningkatan dalam kos berubah sahaja. Kos tetap tidak meningkat kerana kos tetap adalah sama jumlahnya pada setiap tingkat keluaran dalam jangka pendek. Formula untuk mengira jumlah kos ialah kos tetap ditambah dengan kos berubah. Atau TC sama dengan FC ditambah dengan VC. Kos purata atau average cost, AC. Kos purata merujuk kepada kos per unit keluaran atau kos bagi seunit keluaran yang dihasilkan.
Kos purata juga dinyatakan sebagai jumlah kos dibahagikan dengan jumlah output. Kos purata ialah AC bersamaan dengan TC bahagi Q. Kos sud atau marginal cost, MC. Kos sud merupakan perubahan dalam jumlah kos akibat dari perubahan dalam seunit output. Dengan kata lain, kos sud ialah tambahan jumlah kos akibat daripada tambahan seunit output. Jika keluaran ditingkatkan sebanyak 1 unit, berapakah pertambahan dalam jumlah kos yang akan dibayar oleh firma? Formula mengira kos sud ialah perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan jumlah output. Atau perubahan TC dibahagikan dengan perubahan Q. Mengira jumlah kos, kos purata dan kos sud marginal. Sekarang, anda akan pelajari bagaimana mengira jumlah kos, kos purata dan kos sud tersebut dengan menggunakan formula yang telah anda fahami pada tajuk yang lepas. Lihat pada jadual yang diberikan. Pengiraan ketiga-tiga kos adalah merujuk kepada kuantiti output 2 unit. Jumlah kos. Formula untuk mengira jumlah kos ialah kos tetap tambah kos berubah. Sebagai contoh, jumlah kos pada kuantiti output 2 unit ialah RM5 tambah RM8 sama dengan RM13. Merujuk kepada jadual, jumlah kos iaitu lajur 4 diperolehi dengan menambah kos tetap iaitu lajur 2 dengan kos berubah iaitu lajur 3. Kos purata. Formula untuk mengira kos purata ialah jumlah kos dibahagikan dengan jumlah output. Sebagai contoh, kos purata pada kuantiti output 2 unit ialah RM13 dibahagikan dengan RM2 sama dengan RM6.50. Merujuk kepada jadual, kos purata iaitu lajur 5 diperolehi dengan membahagikan jumlah kos iaitu lajur 4 dengan jumlah output iaitu lajur 1. Kos sud. Formula untuk mengira kos sud ialah perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan jumlah output. Sebagai contoh, kos sud pada kuantiti output 2 unit ialah RM13 tolak RM10 dan dibahagikan pula dengan 2 unit tolak 1 unit sama dengan RM3. Merujuk kepada jadual, kos sud iaitu lajur 6 diperolehi dengan membahagikan perubahan jumlah kos iaitu perubahan lajur 4 dengan perubahan jumlah keluaran iaitu perubahan lajur 1. Hubungan antara kos tetap, kos berubah dan jumlah kos dengan jumlah output. Kos tetap firma tidak akan meningkat iaitu tetap pada RM5 walaupun tingkat keluaran bertambah dari 0 hingga 8 unit. Kos berubah pula semakin meningkat apabila pengeluaran ditingkatkan. Lebih banyak input berubah diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran. Jika kos berubah meningkat, jumlah kos turut meningkat. Sebagai contoh pada kuantiti output 3 unit, jumlah kos ialah RM15 iaitu bertambah sebanyak RM2 jika dibandingkan dengan keluaran pada 2 unit. Oleh itu, jumlah kos hanya dipengaruhi oleh kos berubah. Hubungan antara kos sud dan kos purata dengan jumlah output. Merujuk kepada jadual, hubungan kos purata dan kos sud apabila kuantiti output meningkat dari 0 unit ke 8 unit adalah seperti berikut. Kos sud mencapai minimumnya lebih awal berbanding kos purata. Kos sud mencapai minimumnya pada kuantiti output 5 unit dan kos purata pada 6 unit. Apabila kos purata sedang menurun, kos sud sentiasa lebih rendah dari kos purata.
Ini berlaku pada kuantiti output 1 unit hingga 6 unit. Pada kuantiti output ini, kos purata sentiasa lebih besar dari kos sud. Apabila kos purata mencapai minimum, kos sud akan menyamai kos purata. Keadaan ini berlaku pada kuantiti output antara 6 unit hingga 7 unit. Apabila kos purata sedang meningkat, kos sud sentiasa lebih tinggi dari kos purata. Keadaan ini berlaku pada kuantiti output melebihi 7 unit.